Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua para pelajar tingkatan 6 walau di mana jua anda berada. Okey, berjumpa sekali lagi bersama saya Cikgu Asma dari Sekolah Menengah Kebangsaan Skudai. Kita teruskan ke bahagian yang keempat ya, tajuk pembuatan keputusan. Kali ini cikgu akan menerangkan tentang alat membuat keputusan kualitatif ya. Okey, kita teruskan. Okey, masih ingat lagi tak? Pelajar semua ada berapa alat keputusan kualitatif? Ada berapa? Ingat? Ada 5 ya. Okey, alhamdulillah kalau ingat. Okey, yang cikgu telah terangkan satu di bahagian yang ketiga iaitu analisis tulang ikan ya. So kita ada 4 lagi untuk kali ini yang akan cikgu terangkan iaitu apa dia? Okey, jom kita semak. Okey. So ada 4 lagi iaitu sumbang saran yang pertama, yang kedua kumpulan fokus, yang ketiga teknik DLP dan yang kelima adalah kumpulan nominal ya. Jadi yang kelima kumpulan nominal ya. Yang pertama analisis tulang ikan cikgu telah terangkan pada bahagian 3 yang lepas ya. Okey. Kita nak tengok apa dia sumbang saran ataupun macam mana alat ini dia berfungsi ya untuk membantu contohnya para pengurus untuk membuat keputusan ya, sebab dia adalah alat yang digunakan ya untuk membuat suatu keputusan ya, alat kualitatif. Okey. Jadi sumbang saran adalah kaedah berkumpulan untuk mengenal pasti atau menjana pelbagai idea atau seberapa banyak idea bagi penyelesaian masalah daripada ahli-ahli kumpulan ya, melalui percambahan fikiran ya. Maksudnya dia recall ya, fikir berapa banyak idea yang dikemukakan pun tak mengapa ya. Jadi lagi banyak idea lagi baik di situ ya. Okey. Jadi dalam kaedah sumbang saran ini ada beberapa prinsip yang perlu dipatuhi. Yang pertamanya adalah setiap individu tidak dibenarkan mengkritik idea orang lain ya. Maksudnya kalau ada seorang ahli kata oh idea dia begini. Oh tak boleh idea kau tak bagus, tak boleh ya. Jadi ahli yang lain dengar saja dan senaraikan saja cadangan-cadangan yang dikemukakan oleh semua ahli ya. Jadi semua ahli diberi peluang untuk memberi pendapat atau idea, jadi mengikut giliran. Ya, okey. Jadi kat situ tadi saya telah jelaskan kuantiti idea diutamakan berbanding kualiti. Jadi apa saja idea yang terlintas atau tercetus anda boleh kemukakan ataupun ahli kumpulan boleh kemukakan. Jadi tiada sekatan penjanaan idea. Okey. Dan setiap ahli diberi giliran untuk memberi idea macam cikgu cakap tadi lah ya. Okey. Kemudian pekerja terdiri daripada ahli kumpulan terdiri daripada pekerja daripada pelbagai bidang ya. Okey, kemudian pengerusi dan pelapor kumpulan berperanan memastikan aktiviti berjalan lancar. Maksudnya tadi bila beri pendapat ikut giliran. Tak bolehlah bercelaru sana sini kan. Saya mesti ada giliran ya. Siapa yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya lah. Semua ahli memberi pendapat ya. Contohnya mungkin dalam satu perbincangan untuk meningkatkan menambah baik ya sesuatu produk yang dihasilkan dalam sesebuah syarikat ya, oleh kerana mungkin berlaku kemerosotan dalam jualan, maka apa yang perlu mereka lakukan, jadi mereka boleh buat sumbang saran ya untuk meningkatkan semula jualan untuk memperbaiki produk ya. Okey, cikgu teruskan boleh ya. Alat membuat keputusan kualitatif. Okey, yang kedua hari ini adalah kumpulan fokus. Okey, apa itu kumpulan fokus? Jadi maksudnya nama pun kumpulan ya pelajar, kumpulan. Jadi dia adalah sekumpulan individu yang menyumbang idea atau maklumat dalam format berstruktur. Jadi ini kalau anda lihat ada perkataan berstruktur di situ ya. Maksudnya dia ada lebih tersusun lah, lebih baik ya, ataupun lebih berfokus. Jadi ada siapa di situ? Ada fasilitator yang memandu kumpulan dalam sesi perbincangan. Jadi fasi ini bertindak membantu ahli untuk mengeluarkan
idea. Jadi maksudnya macam mana ahli itu boleh mengeluarkan idea, dia dirangsang oleh kritikan dari ahli kumpulan lain ya. Jadi mungkin ada satu idea, oh ni tak bagus. Jadi dia pun akan keluarkan lagi idea. Jadi secara berfokus. Maksudnya di sini contohnya perbincangan untuk menghasilkan produk baru ya. Okey, jadi kalau di musim contohnya PKP ni nak menghasilkan mask ya. Kalau dah lihat pelbagai design mask. Jadi mungkin ada satu syarikat ni dia nak menghasilkan mask. Mask yang macam mana yang menjadi ataupun yang paling baik ya yang boleh digunakan di musim PKP ini ya. Jadi peranan fasilitator ini adalah tadi apa dia? Menyaring idea bernas daripada beberapa idea untuk mendapat idea yang terbaik ya. Jadi maksudnya di sini idea itu akhirnya yang dipilih adalah idea yang paling bernas atau paling baik. Jadi dia bersifat demokrasi ya. Dalam kumpulan fokus ini keputusan yang dibuat adalah bersifat demokrasi ya, mendapat persetujuan ramai ya. Okey. Next. Teknik Delphi ya, yang ketiga untuk hari ini atau yang keempat adalah keputusan kualitatif ya. Okey, apa itu teknik Delphi? Teknik pengutipan maklumat menggunakan borang soal selidik ya atau tinjauan daripada ahli yang terlibat ya. Okey, data dikutip daripada ahli tanpa bersumuka. Maksudnya setiap ahli yang menyumbangkan pendapat atau idea ini mereka tidak bersumuka. Identiti adalah rahsia. Jadi dalam menjawab soalan selidik biasanya kita tak beri nama. Ya, okey. Jadi idea dikumpul oleh ketua kumpulan yang pakar. Pakar-pakar akan menyimak dan menganalisis ya untuk menghasilkan sesuatu keputusan ya berdasarkan persetujuan bersama di kalangan mereka yang pakar ya. Okey, mungkin cikgu boleh berikan contoh begini. Dalam musim PKP ni kalau anda perasan ya, ada banyak soal-soal selidik contohnya daripada KPM contohnya. Bila nak exam, bila boleh cadang naik sekolah, bila dan sebagainya. Jadi melalui soal selidik ya. Jadi kalau kita balik kepada kesesuaian teknik Delphi ini kepada perkara yang berisiko tinggi. Jadi musim COVID-19 atau PKP ini kalau anda lihat katalah dua kali PKP je dah nak naik sekolah, nak teruskan juga persekolahan. Risiko tinggilah ya. Mungkin jangkitan COVID-19 tu akan tidak dapat diputuskan, malah berleluasa dan meningkat lagi lah ya. Jadi kat situ ada kerelevanannya lah ya. Sesuatu yang berisiko tinggi ya yang perlu dibincangkan untuk diberi pendapat melalui soal selidik ya. Okey. Yang keempat untuk hari ini adalah teknik nominal ya. Okey. Apa itu teknik nominal? Dia adalah panel berstruktur. Okey, anda jumpa lagi sekali perkataan berstruktur ya. Okey, sama dengan apa tadi? Sebelum ni yang cikgu telah terangkan. Sama dengan apa? Kumpulan fokus ya. Dia berstruktur ya. Jadi kumpulan panel berstruktur memberi peluang kepada semua ahli memberi idea dan alternatif untuk menyelesaikan masalah ya. Jadi macam mana prosedur dia, cara dia? Ahli-ahli kumpulan akan memberi idea ya. Okey. Idea bertulis, kemudian jelaskan idea tersebut. Lepas itu panel akan membuat penilaian dan dalam perbincangan akan ditambah baik idea tersebut ya. Okey. Jadi adakah semua idea diambil? Jadi anda nampak di situ ada pengundian awal dengan pengundian akhir. Jadi ada banyak senarai idea kemudian buat pengundian awal untuk memilih idea yang bernas. Mungkin idea ada 20. So kata nak pilih berapa? 5 katakan ya. Jadi undi. Undi maksudnya melalui undian para ahli ya. Jadi 5 yang diundi yang dipilih mendapat sokongan yang tertinggi akan dibincangkan untuk ke peringkat yang seterusnya ya. Okey, selepas perbincangan di peringkat seterusnya barulah dipilih alternatif yang terbaik ya. Okey. Faham ya? Cikgu kongsikan di sini ya kata kunci. Okey. Mungkin anda kata macam mana cikgu nak bezakan keempat-empat alat ni ya.
Sumbangsaran, kumpulan fokus, teknik Delphi dan teknik kumpulan nominal. Ya. Jadi kalau sumbangsaran, awak kena ingat idea tak boleh dikritik. Kumpulan fokus ingat fasilitator. Teknik Delphi ingat pakar. Kemudian teknik kumpulan undian A awal itu yang cikgu cadangkanlah ya. Mungkin kalau anda nak gunakan isi yang lain pun boleh, tak ada masalah ya, sebab nak dapat idea utama apabila anda nak buat huraian. Okey, yang lain-lain tu cikgu senaraikan beberapa dimensi yang menunjukkan ya sama ada perbezaan atau persamaan ya. Contohnya kalau anda dapat soalan bandingkan, anda ada idea yang senang untuk mengemukakan kembali dimensi dan juga apakah jawapannya ya. Okey. Jadi cikgu beri contoh di situ, contohnya saringan idea. Okey, dalam sumbangsaran tak ada saringan idea lah. Sebab dia terus bagi senarai seberapa banyak ya. Tapi dalam kumpulan fokus ada saringan idea, dalam teknik Delphi ada saringan idea sebab ada pakar yang berbincang. Dalam teknik kumpulan nominal pula memang ada saringan idea sebab ada undian awal dan undian akhir ya. Jadi anda lihat di situ, memang jelas di situ dimensi ataupun ciri saringan idea. Kemudian situasi untuk semua cara adalah secara bersemuka. Maksudnya dalam kumpulanlah berdepan secara berbincang secara berhadapan ya, ataupun bersemuka, kecuali teknik Delphi sebab dia menggunakan cara tinjauan. Jadi tinjauan menggunakan soal selidik, jadi tak bersemuka. Jadi pakar yang akan membuat keputusan ya. Okey. Kemudian masa contohnya teknik Delphi lama, teknik kumpulan nominal pula lama ya. Okey. Boleh ya, itu beberapa perbezaan atau persamaan antara setiap teknik tadi ya, ataupun alat tadi ya. Okey, saya harap cikgu harap membantu anda untuk memahami sama ada membezakan ataupun memberi huraian ya. Okey. Okey, nampaknya setakat itu saja untuk kali ini dalam bahagian 5. Terima kasih Daun Keladi. Lain kali jumpa lagi bila dalam bahagian yang ke-5 iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan. Okey, setakat itu untuk kali ini. Assalamualaikum. Jumpa lagi.